Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Khairul hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil kitab 'anda a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ila akhir ayat suratul Ali Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu sekali-kali berpecah belah, sehingga akhir ayat surah Ali Imran ayat 103. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan muslim muslimat, adik kakak yang dirahmati Allah sekalian, bertemu sekali lagi kita pada hari ini, di pagi Jumaat yang indah ini. Tiba-tiba terbuka hutang dia semangat lebih kan, sebab tiba-tiba spontan dah rasa dah tandah. Aduh, parok nganjur ni. Tak apalah, mudah-mudahan tazkirah ni boleh mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, menjadi peringatan pada diri sendiri dan sahabat-sahabat sekalian dan orang-orang yang mendengar lah. Kita bersyukur dan selain daripada bersyukur, bangun pagi kita terus berdoa kepada Allah Ta'ala kerana diberi peluang lagi untuk hidup. Hidup kita ni juga perlu meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mula dah hidup kita pada hari ini dengan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita yang lepas, yang sekarang, yang akan datang. Mudah-mudahan kita hari-hari gitulah kehidupan kita pada hari-hari, daily rutin kitanya. Memang kena selain daripada bersyukur, kita perlu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kita bimbang takut ada hari kita lupa untuk beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kita minta lebih dah dengan Allah Ta'ala. Kita minta macam-macam dengan Allah Ta'ala. Nak lebih tu, nak lebih ni dan sebagainya. Harta nak lebih, duit nak lebih, pangkat nak tinggi dan sebagainya. Tapi kita lupa nak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kita bimbang nikmat yang kita minta ni Allah Ta'ala bagi kita secara nak marah. Memang ada satu hadis, saya baca 2 kali dah hadis ni. Allah Ta'ala menyebut istidraj lah, maknanya fa inna madzalika minhu istidraj. Allah Ta'ala bagi juga kepada orang yang berdosa, orang yang kufur, Allah Ta'ala bagi harta, bagi nyawa lebih, umur panjang dan sebagainya. Dan nikmat-nikmat Allah Ta'ala bagi kepada mereka yang kufur. Tapi ingatlah bahawasanya pemberian Allah Ta'ala itu bukanlah dalam bentuk nikmat, tapi adalah bentuk istidraj. Sebab tu Allah Ta'ala sebut ayat tadi, wa'tasimu bihablillah ni memanglah Allah Ta'ala supaya kita tidak berpecah belah. Dan Allah Ta'ala suruh kita bersatu di atas satu tali Allah Ta'ala supaya kita selamat. Sebagai contoh saya nak bawanya, kalau kita lemas di laut, biasa orang lemas di laut ni dia lontar tali supaya berpegang pada tali supaya selamat. Kalau kita duduk dalam hutan, sesat dalam hutan, chopper ataupun helikopter tu ambil, waktu turun tali berpegang pada tali, maka selamat. Apa benda lagi? Nak ceritanya gambaran tali ni secara atas muka dunia ni, maknanya kita berpegang pada tali maka selamatlah. Kalau lelaki dan perempuan nak selamat, dia kena ikat dengan tali pernikahan. Cia. Itu punchline yang pertama. Sebab nampak kucuk sangat. Nampak kucuk sangat jadi tu kan. Nak ceritanya tali Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis bab pernikahan kan. Fasfar bizatidin, Nabi sebut kita kena ambillah agama dia maka selamatlah kita. Kalau selain pada kita ambil selain pada agama, tak salah kita ambil orang yang banyak harta, orang yang lawak dan sebagainya. Tapi kalau kita tinggal agama, maka celakalah tangan orang tu. Nak ceritanya tali agama Allah Ta'ala ni adalah tali yang paling selamat atas muka bumi ni. Tak kira lah kita hidup di mana sekalipun, jawatan apa sekalipun, duduk di bumi mana sekalipun, dunia negara mana sekalipun, kalau kita berpegang teguh pada tali Allah, maka selamatlah kita. Sebab tu dalam satu hadis riwayat Abu Daud menceritakan supaya Allah Ta'ala, dalam hadis ni hadis panjang, Nabi menyebut bahawasanya akan ada satu zaman sekiranya umur sahabat ni panjang, maka dia akan tengok ada satu zaman berlaku perpecahan. Maka Nabi sebut, pesan dalam satu hadis tu, Nabi sebut supaya gigitlah dengan gigi geraham kamu sunnah-sunnahku. Nak ceritain sunnah sini bukan, kita jangan salah guna perkataan sunnah. Ni semua habis sunnah kan. Kereta sunnah, minyak
Sebab ada minyak yang jimat ni sebab dibaca dengan 30 juz Al-Quran. Ada benda sunnah lagi, makanan sunnah kita pergi sandar. Nak letak sunnah ni mesti ada dalil yang kukuh, ada dalil yang qat'inya, barulah kita boleh nak letak sunnah. Tak boleh senang-wenangnya kita letak. Ada satu viral dulu kan, aiskrim sunnah. Sebab dalam satu hadis Nabi sebut Nabi ni disuka minum air yang sejuk. Air sejuk ni mana air tidak suam, air tidak panas lah. Maknanya macam suam sejuk, maknanya tidak panas. Jadi dia direka buat aiskrim sunnah di bubur. Ni benda yang tidak betul lah. Maknanya nak letak sunnah mesti ada satu dalil yang kukuh, dalil yang qat'i daripada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat dan tabi'in yang meriwayatkannya, barulah kita boleh letak sunnah. Maknanya nak cerita Nabi pesan supaya kalaulah kita dalam keadaan tersepit sekalipun, dalam keadaan mana sekalipun, mestilah kita berpegang teguh kepada tali Allah tadi, tali sunnah. Sunnah ni maknanya cerita-cerita Allah Ta'ala bawa dalam Quran, Allah Ta'ala melalui hadis Nabi dan sebagainya. Itulah yang kita kena pegang. Sebab tu tuan-tuan, hidup kita ni bukan sekadar hidup atas muka bumi dunia ni sahaja. Kita ada kehidupan satu lagi. Maknanya kita kembali hidup. Kalau orang Hindu dia percaya kepada apa? Lahir apa? Gitulah. Ikut dia dah. Baik, nak cerita kita orang Islam pun percaya bahawasanya ada kehidupan kembali, itu depan hari akhirat. Sebab tu Al-Quran ni Allah Ta'ala bawa ni, dalam Quran ni bukan sekadar kita nak baca macam buku cerita tak. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala cerita benda yang lepas. Allah Ta'ala cerita benda yang berlaku sekarang. Ada benda cerita yang Allah akan cerita apa yang akan berlaku. Contoh benda yang lepas, cerita sirah Nabi, cerita macam-macam lah. Kita tahu semua dah. Dalam Quran ni ada cerita yang dah lepas berlaku dah. Kita ambil pengajaran. Cerita yang berlaku sekarang pun ada, cerita yang akan berlaku pun akan ada. Antaranya cerita hari akhirat lah. Hari akhirat ni kita tak boleh nak nampak dengan mata kecuali kita baca Quran, kita memahaminya, kemudian ataupun kita dengar nasihat daripada orang-orang alim, maka kita tahulah akhirat ni bakal berlaku. Sebab tu Allah Ta'ala bawa dalam kisah-kisah dalam Quran banyak cerita berkenaan dengan macam mana syurga, macam mana neraka, macam mana keadaan orang pada hari akhirat tu, orang yang baik macam mana, orang yang kufur macam mana keadaan dia. Adakah mereka dalam surah Ar-Rahman, tidak silap saya, orang yang baik ni akan terima dengan tangan kanan kan. Orang yang tidak baik, orang yang kufur, orang yang tidak selamat diterima dengan tangan kiri. Ada juga Allah Ta'ala cerita wajah-wajah orang di hari akhirat ni berbeza dengan orang yang baik dan orang yang salah. Antaranya dalam surah Abasa wa Tawalla tu kan, dalam Abasa ni bermuka masam. Nak cerita ayat ni pun, surah ni pun surah yang penuh dengan hikmah. Nak cerita bahawasanya Nabi Muhammad ni memang utusan Allah Ta'ala, memang wahyu daripada Allah Ta'ala yang Nabi cerita. Abasa ni sebab Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad, kenapa dia ada seorang buta berjumpa dengan Nabi Muhammad, kemudian Nabi berpaling muka, tak nak layan orang buta ni. Kemudian Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad, kenapa kamu berpaling? Mu tahu dah isi hati dia. Adakah kemungkinan orang buta datang nak berjumpa dengan Nabi sebab memang betul-betul nak mencari kebenaran. Jadi nak ceritanya, kalau Nabi ni orang yang tidak jujur, maka dia tak ceritalah pasal surah Abasa ni, sebab Allah Ta'ala marah kepada Nabi Muhammad ataupun teguran kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad letak juga surah ni, cerita juga surah ni, Allah Ta'ala cerita kepada Nabi Muhammad, tegur Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad layan semua orang sama rata. Sebab dia nak cerita dapat hidayah, tidak dapat hidayah, itu bukan cerita Nabi Muhammad, bukan urusan Nabi Muhammad. Tapi urusan Nabi Muhammad ni cerita berdakwah, cerita benda-benda kebaikan, cerita wahyu-wahyu Allah Ta'ala. Nak bagi hidayah tak bagi hidayah, itu cerita Allah Ta'ala. Makna Allah Ta'ala nak bagi pada orang tu, Allah Ta'ala bagilah. Sebab tu saya selalu bagi sebut contoh orang yang bertakwa dengan orang yang orang yang kita gelar kan. Kita panggil orang tu ustaz, orang tu panggil imam. Ni gelaran yang manusia letak. Orang ni imam, orang ni ustaz. Belum tentu dia bertakwa. Kalau takwa ni Allah Ta'ala pilih orang ni untuk jadi takwa. Sebab kemungkinannya orang siapa-siapa, tak mestinya ustaz yang bertakwa, tak. Boleh jadi orang biasa, orang yang kerja bawahan saja, miskin tapi dia bertakwa. Allah Ta'ala yang pilih dia jadi orang bertakwa. Kemungkinan tak jamin kita ni, walaupun tak kira lah pegang portfolio apa sekalipun, belum tentu contohnya yang bersabit dengan syariah ke dengan agama, tak boleh nak tuduh orang lain masuk neraka, tak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah, tak silap saya, ayat yang ketika yang awal-awal kot, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu mengejar kebaikan. Kebaikan ni sama ada kebaikan di dunia dan jangan tinggal kebaikan akhirat. Kita nak cari kebaikan atas dunia ni, carilah, tak ada masalah, tapi kena sabitkan dengan akhirat baru selamat.
Sebab tu hidup kita ni untuk berlumba-lumba ke syurga, bukan berlumba kepada neraka. Hashtag berlumba ke syurga. Kalau faham-faham lah. Kalau tak faham, tak faham lah. Nak ceritanya fastabiqul khairat, Allah Ta'ala pesan dalam Quran ni supaya kita mencari kebaikan. Sebab tu dalam satu doa Nabi Muhammad SAW kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sebab berkat doa Nabi Muhammad yang diajar kepada dia, maka dia ada umur yang panjang. Sehingga kan dalam satu riwayat menyebut Anas bin Malik ni hidup sehingga zaman tabi'in, tak silap saya. Memang umur dia panjang dan anak dia pun memiliki zuriat yang terlalu ramai. Saya lupa sebab banyak matan yang ceritanya sampai ratus-ratus dia punya zuriat. Cuma bini tak tahulah berapanya. Nak ceritanya dan kemudian Anas bin Malik ni juga dia ada mempunyai kebun kurma yang paling subur berbanding dengan orang lain. Sebab berkat Nabi Muhammad punya doa kepada Anas bin Malik ni. Antara doanya ialah Allahumma akthir malahu wa auladahu wa wasi' lahu fi diyarihi. Dan ulama buat doa, dia gabung dua hadis menjadi satu doa. Kita boleh amal doa. Kalau nak doa ni boleh jumpa saya, tapi jangan bawa nasi lemak, tak mujarab. Bawa nasi Arab, lauk kambing, baru mujarab. Baru saya bagi doa penuh. Mana kita boleh tukarlah doa ni jamak. Allahumma akthir malana wa auladana wa wasi'ana fi diyarina. Doa dia bersambung, wa barik lana fi ma a'taitana wa ahsin amalana waghfir lana. Nak ceritanya kita Nabi Muhammad doa kepada Nabi Malik, Allahumma akthir malahu, banyakkanlah hartanya, harta yang berkat di sisi Allah Ta'ala. Kemudian sebab itulah berkat doa Nabi Muhammad, dia diberi kebun kurma yang subur tadi. Kemudian kemudian dia Nabi doakan banyak zuriat. Memang makbul doa Nabi daripada Anas bin Malik. Mana kita boleh amal doa ni. Nak ceritanya harta tak salah nak cari. Kebaikan fastabiqul khairat saya nak relatekan, tak salah kita mencari kebaikan dunia, tapi kita sabitkan dengan akhirat. Anas bin Malik ni antara sahabat Nabi lah. Dia sahabat Nabi pun yang antara yang muda lah. Dia anak kepada Ummu Salamah tak silap saya. Dia Anas bin Malik punya susu jalur dia. Baik, kembali tadi saya nak cerita sekejap. Okey, baik. Cerita wajah di hari akhirat kelak, Nabi cerita, Allah Ta'ala cerita dalam surah Abasa tadi, dia cerita antara mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Nak kita masing-masing sibuk dah nak tahu kita ni masuk syurga ke ataupun neraka dah. Sebab itulah amalan terakhir kita yang akan dihisap. Itulah penghabisan kita, sama ada dua jalan tadilah, sama ada jalan ke syurga ataupun neraka. Sebab tu Allah Ta'ala cerita dalam surah Abasa ayat ke-38, wujuhun yauma idzin musfirah. Wajah orang yang gembira dah dan dia tahu dah dia akan masuk syurga, amalan dia diterima sebagainya. Ia berseri-seri wajah mereka pada hari itu. Bahkan bukan setakat tu, Allah Ta'ala sambung lagi ayat dia, dhahikatan mustabsyirah. Dhahik ni berketawa. Ketawa makna nak cerita gembira sungguhnya sampai ketawa. Kalau kita main carom, kita menang, biasa dengar kan yang ketawa tahan. Seolah-olahnya begitulah. Dan bersukaria. Ini ayat Quran. Nak ceritanya sungguh mereka tu banggalah dengan amalan yang dibuat atas muka dunia ni. Maka Allah dah kira dah, maknanya pengakhiran mereka ni berakhir dengan baik. Tapi Allah Ta'ala turunkan azab supaya kita beringat. Dalam Quran ni tak habis itu, disebut wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah. Wajah-wajah mereka pada hari itu 'alaiha ghabarah, penuh dengan berdebu. Tak habis itu juga, Allah Ta'ala tambah lagi azab pada mereka, tarhaquha qatara, diliputi oleh warna hitam legam dan gelap gelita. Bukan saya tunjuk hitam tu ke Faiz tak, saya tertunjuk gitu aja. Mana ceritanya hitamnya wajah mereka ni, nak ceritanya azabnya mereka, orang-orang yang kufur kepada Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala dengan keadaan yang penuh dengan azab. Sebab tu Al-Quran ni cerita masa akan datang. Kalau kita orang beriman, kita ambil ayat ni, kita berpegang teguh pada tali Allah Ta'ala ni, maka selamatlah kita. Kita ambil contoh yang Allah Ta'ala telah bawa dalam Quran. Inilah akan berlaku. Dan kemudian ayat akhir tu, ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang yang kafir, yang derhaka. Nak cerita orang yang diazab tadi adalah orang kufur lah. Kafir ni termasuk orang yang kufur. Tak kira lah, boleh jadi dia ni orang Islam tapi tak ikut cara Islam. Nama sahaja Islam tapi tak ikut dengan cara agama yang Allah Ta'ala bawa, yang Nabi Muhammad sampaikan. Kemudian dalam surah lain lagi, Allah Ta'ala menyebut, ada biasa kita dengar khutbah ni, khutbah Jumaat, khutbah oleh ustaz-ustaz, khutbah para nabi dan sebagainya. Tapi ada dalam Quran Allah Ta'ala cerita satu khutbah oleh iblis.
bila hari akhirat ni, orang kufur telah orang semua dikumpulkan, kemudian orang yang kufur ada dihisap, ada khutbah oleh iblis. Khutbah iblis tu macam mana, sehingga kita bertemu lagi lah pada lain hari, sebab pukul 9 dah. Tak kira lah, mungkin minggu-minggu lain lah, khutbah oleh iblis, insya-Allah ada peluang kita boleh tengok dalam Quran tu khutbah oleh iblis macam mana. Saya rasa saya akhiri setakat itu dulu untuk hari ini. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.